Seperti kuntung tumbuh melata, saya nyamati di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya bicara. Selamat sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Islam bin Ramlan selaku moderator majlis yang berkat ini. Yang dihormati para panel yang bijaksana dan hadirin dikasihi sekalian. Terlebih dahulu kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana rahmat dan limpahan kurniaannya diberikan peluang kepada kita di petang yang indah ini untuk mendengar forum yang bertajuk kempen Bahasaku Merdeka. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel yang gigih melontarkan idea, terlebih dahulu saya akan mengupas tajuk forum. Kita sedia maklum bahawa pertuturan bahasa Melayu ini merupakan cara untuk mengeratkan silaturahim rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Namun begitu, bahasa Inggeris juga digunakan untuk berkomunikasi, tetapi ada sesetengah rakyat Malaysia tidak fasih berbahasa Inggeris. Hal ini akan membuatkan bahasa Melayu dipinggirkan, dan jika bahasa Melayu tidak dimartabatkan, ianya akan hilang di telan zaman. Namun begitu, bahasa Melayu boleh menjadi bahasa pengantar utama dunia kerana bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib pernah berkata, penutur asli bahasa Melayu seramai 300 juta orang dan terbesar kelima di dunia, serta menjadi bahasa rasmi di negara Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Terlalu asyik saya bercakap. Saya akan memperkenalkan panel yang berada di sebelah kanan saya, iaitu Nurul Syuhada. Dan panel yang kedua, Nur Izzati. Panel yang ketiga, Siti Nur Aisyah. Dan panel yang terakhir iaitu Nurul Huda. Marilah sama-sama kita mendengar lontaran idea oleh ahli panel tentang faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dipinggirkan. Dipersilakan Cik Nurul Syuhada. Cik Nurul Syuhada, apa khabar? Terima kasih moderator saudara Izu. Alhamdulillah saya khabar baik. Terima kasih kepada moderator saudara Izu di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadiri yang dihormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, faktor yang menyebabkan bahasa Melayu semakin dilupakan atau dipinggirkan adalah kerana masyarakat memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Pada era globalisasi, bahasa Inggeris semakin menjadi bahasa utama dalam pertuturan masyarakat, sehingga mengurangkan perhatian terhadap bahasa Melayu. Hal ini terjadi dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat sama ada pemimpin, para profesional dan orang awam. Budaya berbahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Malaysia termasuk dalam kalangan orang Melayu sendiri tidak cukup mantap kerana adanya anggapan bahawa bahasa Melayu tidak berhubung kait dengan taraf sosial dan pendidikan, serta tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seolah-olah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu hanya layak dituturkan oleh mereka yang bertaraf sosial rendah, berpendidikan tidak tinggi. Malahan, ramai orang Melayu sendiri yang tidak mempunyai keyakinan, jati diri dan rasa bangga untuk menggunakan bahasa Malaysia dalam perhubungan sehari-hari. Biar apapun keturunan kita, sebagai rakyat Malaysia, kitalah yang harus berperanan memberikan nilai tambah kepada bahasa kebangsaan kita kerana ia bukan milik satu bangsa sahaja tetapi milik keseluruhan rakyat Malaysia. Setakat ini sahaja daripada saya serahkan semula kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Cik Syuhada. Sungguh bertenaga Cik petang ini. Lontaran idea Cik sungguh bernas. Seterusnya kita akan bersama ahli panel yang kedua yang berada di sebelah kanan saya, iaitu Cik Nur Izzati. Apa khabar Cik Nur Izzati? Terima kasih moderator yang sungguh bersemangat pada petang ini. Alhamdulillah, saya khabar baik.
Pada pandangan saya, faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dipinggirkan ialah penubuhan sekolah vernakular. Penubuhan sekolah vernakular ini menjadi penghalang utama untuk bahasa Melayu berkembang, terutama dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Oleh hal yang demikian, sekolah vernakular ini menyebabkan pelajar didedahkan dengan bahasa ibunda mereka sendiri. Contohnya, pelajar Cina akan belajar dalam bahasa Cina. Ini menyebabkan bahasa kebahasaan atau bahasa Melayu kurang diterapkan dalam pembelajaran. Ini antara punca bangsa Malaysia masih tidak fasih atau tidak boleh berbahasa Melayu. Justeru itu, bahasa Melayu akan dipinggirkan oleh masyarakat Malaysia jika masalah ini semakin berlarutan. Oleh itu, kita perlu mengatasi masalah ini daripada semakin berleluasa yang mana akan menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nurizati kerana memberi pendapat yang penuh yakin seperti tadi. Kedua panel kita pada petang ini sungguh bertenaga. Idea seterusnya akan disampaikan oleh Cik Siti Nur Aisyah. Apa khabar Cik? Terima kasih moderator. Alhamdulillah khabar baik. Pada pandangan saya, antara faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dipinggirkan ialah kewujudan percampuran bahasa rojak dalam kalangan masyarakat. Bahasa ini bermaksud suatu sistem bunyi suara yang dijadikan alat perhubungan dalam kalangan manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Manakala rojak bermaksud bahasa yang telah dicampur adukkan di antara perkataan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bahasa-bahasa lain dalam percakapan seharian dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Penggunaan bahasa rojak ini sudah semakin meluas dalam perbualan seharian masyarakat menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang betul sudah semakin hilang. Hal ini dikatakan kerana perkara ini mungkin disebabkan keterbiasaan mereka menggunakan bahasa Inggeris ketika bercakap dan apabila mereka terpaksa untuk bercakap bahasa Melayu menyebabkan mereka akan tersasul mengeluarkan bahasa Inggeris. Selalunya penggunaan bahasa rojak ini biasanya dapat dilihat dan didengar semasa perbualan bersama rakan-rakan, menonton televisyen, membaca novel dan banyak lagi. Perkara ini menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang betul akan selalu terpinggir dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai sifat sayangkan negara ini, kita mestilah menghormati bahasa kebangsaan kita dengan selalu mementingkan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian. Okey, itu sahaja pandangan saya. Sekian, terima kasih. Wah, sungguh bertenaga ya Encik Aisyah. Pendapat Cik Aisyah ini sangat tegas. Dan kita akan bersama dengan panel yang terakhir dalam forum kita ini iaitu Cik Nurul Huda. Apa khabar Cik Nurul Huda? Terima kasih saudara moderator, rekan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Sikap mengagung-agungkan bahasa Inggeris merupakan antara faktor yang menyebabkan bahasa Melayu terpinggir. Secara umumnya, kita tidak dapat menafikan bahawa pada era globalisasi ini terdapat golongan masyarakat yang lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Golongan ini biasanya mempunyai ilmu bahasa yang lemah. Sikap mereka yang lebih mengagumi akan bahasa Inggeris menyebabkan mereka tidak berusaha dalam menegakkan penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Hal ini berpunca daripada tanggapan mereka bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa yang terulung di dunia. Selain itu, persepsi mereka yang juga menganggap penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian menunjukkan darjat seseorang yang lebih tinggi. Namun begitu, rakyat Malaysia seharusnya sadar bahawa bahasa Inggeris hanyalah bahasa utama yang digunakan secara meluas, yaitu sebagai lingua franca untuk menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Oleh sebab itu, sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggeris menyebabkan masyarakat tidak menitik beratkan darjat bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Sekian, kembali semula kepada saudara moderator. Wah, kupasan yang diberikan oleh Cik Huda sungguh menarik sekali. Seterusnya, kita akan ke slot yang kedua iaitu slot langkah memartabatkan bahasa Melayu. Jika faktor sudah kita ulaskan, maka tak lengkap tanpa langkahnya.
Kita akan mendengar langkah yang akan disampaikan oleh Cik Nurul Syuhada. Dipersilakan. Terima kasih moderator saudara Izu di atas soalan yang dikemukakan. Kita sudah sedia maklum bahawa sekolah vernakular masih lagi wujud di negara kita. Oleh hal demikian, dalam memartabatkan bahasa Melayu kita, sekolah vernakular haruslah dimansuhkan. Hal ini dapat dilihat apabila kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil yang telah memperkasakan bahasa mereka masing-masing. Situasi ini telah menyebabkan terdapat sebahagian warga negara Malaysia masih belum fasih dan tidak mampu bertutur dalam bahasa Melayu, sekaligus menyebabkan setiap kaum tidak dapat berkomunikasi satu sama lain kerana terdapat satu batasan bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana anak-anak kita tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat daripada kaum Cina dan India kerana terdapat batasan bahasa, dan bagaimana mereka untuk mengenali dan menghormati satu sama lain. Secara umumnya, bahasa juga merupakan satu elemen dalam memupuk perpaduan antara kaum dan bangsa yang perlu dipupuk sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebunya. Oleh itu, dengan memansuhkan sekolah vernakular, mampu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan sekaligus mampu memupuk perpaduan antara kaum yang lebih kukuh. Sekian sahaja, kembali kepada moderator forum. Terima kasih Cik Syuhada kerana berkongsi idea itu tadi. Seterusnya kita akan bersama Cik Nurizati untuk memberikan pandangan tentang langkah memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya pula, langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan menguatkuasakan bahasa Melayu dalam pengiklanan dan penyiaran. Kebanyakan iklan yang dipaparkan di tempat awam menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pengiklanan. Keadaan ini mampu membantu bahasa Melayu untuk berkembang dan tidak dipinggirkan oleh masyarakat. Hal ini demikian, ia juga menjadi tanggungjawab sosial iaitu peranan media massa bagi menarik minat masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, stesen penyiaran TV1 dan TV3 hendaklah menggunakan bahasa Melayu dalam pengucapan kerana ia merupakan rujukan utama kepada rakyat. Bahkan kita perlu menghasilkan akhbar dan majalah yang kreatif dan menarik dalam bahasa Melayu. Hal ini dapat mendidik rakyat untuk bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nurizati atas perkongsian itu tadi. Dan kita akan mendengar perkongsian oleh Cik Siti Nur Aisyah tentang pendapatnya. Terima kasih moderator di atas pertanyaan soalan yang menarik ini. Pada pendapat saya, langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah memperbanyakkan penerbitan buku, seni dan kandungan dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana dengan adanya perkembangan revolusi teknologi yang canggih pada masa ini, kemajuan bidang penerbitan sudah semakin perlahan dalam kalangan masyarakat. Kebanyakan karya-karya seperti sajak dan syair sudah kian tenggelam dan kurang dikenali dalam kalangan anak muda pada masa ini. Malah, budaya kini lebih tertarik dengan drama dan hiburan yang boleh melalaikan dan mempengaruhi masyarakat ke arah perkara yang tidak baik. Bukan itu sahaja, ianya kurang memberikan pengajaran dan tauladan yang bermanfaat kepada masyarakat. Dengan adanya penerbitan buku-buku dalam bahasa Melayu secara berterusan, ianya mampu menjaga keharmonian bahasa Melayu sepanjang zaman dan tidak akan dimamah oleh dunia yang semakin moden ini. Oleh itu, penghasilan karya yang kreatif dalam buku dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mampu menarik masyarakat supaya lebih menghargai bahasa Melayu dan sentiasa menghayati bahasa Melayu. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Aisyah atas pandangannya tadi.
Tak lengkap forum kita tanpa panel yang terakhir iaitu Cik Nurul Huda. Dipersilakan Cik Nurul Huda untuk memberikan ideanya. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara mengenai langkah memartabatkan bahasa Melayu dengan memperkasakan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP merupakan badan berkanun yang ditubuhkan dengan objektif untuk memperkembangkan bakat sastra, khususnya dalam bahasa kebangsaan. Selain itu, DBP juga berperanan dalam menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan secara meluas mengikut undang-undang yang dikuatkuasakan. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif-inisiatif DBP dalam mengembangkan bahasa Melayu, pihak berkuasa yang terlibat secara konsisten telah memberi insentif dan sejumlah keperluan. Oleh itu, badan berkanun ini haruslah memainkan peranan dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat menarik minat masyarakat umum terhadap keindahan bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, aktiviti anjuran kerjasama antara Kementerian Kebudayaan, Kesenian, Warisan, dan Pelancongan dengan Radio Televisi Malaysia (RTM) melalui aktiviti sayembara pidato antarabangsa telah berjaya menarik perhatian negara lain seperti Rusia dan Uzbekistan, dan dalam masa yang sama dapat memperkenalkan bahasa Melayu secara global. Hal ini merupakan satu kejayaan yang harus dijadikan sebagai anjakan paradigma oleh DBP dalam usaha memperkenalkan keindahan dan keunikan bahasa Melayu ke serata dunia. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara usaha yang boleh diambil oleh Badan Berkanun DBP dalam proses memartabatkan bahasa Melayu. Oleh yang demikian, ia dapat menjadikan bahasa kebangsaan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa yang lain di dunia ini. Sekian daripada saya, kembali semula kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nurul Huda. Alhamdulillah, berakhir sudah forum kita pada petang ini. Saya berharap bahasa Melayu akan menjadi kekal bahasa kebangsaan kita. Saya akhiri forum ini dengan serakat pantun. Kesilap tutur terasa janggal, terbang tinggi si burung melati. Penutup kata selamat tinggal, panjang umur, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.